Hello，大家好，欢迎来到我的频道，我是悠闲啦。OK，今天我们主要学习的就是关于Senwan8 的1.5 Geluk Kemungkinan Pengeluaran。这一个部分我做了2个 video 了 ，OK， 这一个你们看到的就是它的下部分啦。如果你们看到这个影片的人，请先看上个影片先，再来看这一个啦 ，OK， 不然就会很乱了啦，到时候。那我们废话不多说，现在进入正题吧。OK， 接下来我们来看 KKP， 也就是 Geluk Kemungkinan Pengeluaran， 它也被分成2种了。首先有怎样的呢？就是有 Kos Lepas Marah 跟 Kos Lepas Meningkat 了。它们的区别就在于一个是直线的，一个是全崩的 ，OK， 这就是它们的区别了。然后呢，它们for 这个 Kos Lepas Marah 啦，它的 Kos Lepas 是都一样的，这个待会我还会跟你们解释到更清楚啊。然后 for 这个 Kos Lepas Meningkat， 它的那个 Kos Lepas 会好像越来越多这样的啦 ，OK。来，接下来我们来看这题的 contoh soalan. Dengan menggunakan gambar raja berangka, terangkan bagaimana bentuk kemungkinan pengeluaran dipengaruhi oleh kos lepas meningkat 还有 kos lepas malam。问题有讲到要用一个 gambar raja， 所以你们必须要画一个 gambar raja， 然后 terangkan， 看到 terangkan 就要解释了咯，再从你画的那个 gambar raja 解释啦。OK， 首先我们看 A 的先啦。来，我们看这一题 A。Kos lepas meningkat 它是怎样做的？首先，问题问到要画这个 graph， 所以我们必须要照做。先画一个 graph 一样 ，barang x barang y 这样子啊。再来那个号码你们随便放也可以。再来就是 A B C 这个滴滴。最后 unit 跟那个0，记住你们一定要写啊，千万一定要记住，这个我讲了很多次了。如果 unit 跟那个0没有写，可能会扣分，甚至还可能没有分数了。OK， 再来。我们再看它是怎样作答的。首先，他先想这个 kos lepas meningkat masuk， 也就是 Geluk Kemungkinan Pengeluaran menunjuk kos lepas meningkat， yaitu bagi setiap tambahan pengeluaran satu barang, kuantiti suatu barang lain yang dilepaskan semakin banyak。你们有发现到吗？你看啊，如果那个 barang X 要从1 unit 增加到2 unit， 那么你看那个 barang Y 就从90 unit 跌到60 unit。30 unit 这样多，看到吗？相差极大。如果没有关系，如果还是看不到，我们再继续看。如果要从2 unit 增加到3 unit 那个 barang X， 那么那个 barang Y 就从60 unit 跌到0那边，看到吗？它是越来越大的，所以这个就是 kos lepas meningkat 的特殊了 ，OK。再来，你看它是怎样解释的？接下来解释就是它每一个点来。Katakan ekonomi ingin mengeluarkan 1 unit barang X, maka 10 unit barang Y perlu dilepaskan yang ditunjuk oleh peralihan titik A ke titik B。看到吗？这个图那边也是有讲到了，跟着你的图解释罢了，每个点都要解释出来。如果你看他讲，如果要从 A 去到 B， 那么那个100就要变成90咯，总共10 unit barang Y dilepas。再来，他继续讲。Seterusnya, ekonomi ingin menambah 1 unit lagi barang X yaitu ke 2 unit. Maka ekonomi terpaksa melepaskan lebih banyak barang Y yaitu 30 unit seperti dari titik B ke titik C 啦。这个也是有说到了，刚才我们看了如果它那个 barang X 要从1 unit 增加到2 unit， 那么那个 barang Y 就从90 unit 跌到60 unit 咯，总共足足减了30 unit 是不是？你们就照着你的图这样子写出来罢了 ，OK。再来，我们继续看 begitu juga penambahan barang X dari 2 unit ke 3 unit semakin banyak yaitu 60 unit kos lepas semakin banyak yaitu 60 unit。看到吗？从60跌到0那边去了，所以总共足足60 unit 的 barang Y dilepas所以这个就是 kos lepas meningkat 特别之处了，它的 lepas 的东西越来越多了。再来。最后一句，每当你们做这个 Geluk Kemungkinan Pengeluaran 的解释之后，最后一句一定要写 kos lepas meningkat menyebabkan Geluk Kemungkinan Pengeluaran berbentuk cembung。你们这个记住，千万一定要记住，一定要写啊，不写真的会扣分的啊。OK， 接下来看这个 kos lepas malam 它是怎么做的。首先一样还是要画 graph， 问题要求嘛，一样 barang X 跟 barang Y
自己喜欢放什么都可以，当然放barang X barang Y 是方便你咯。再来就是那个零跟unit一定千万要记住，没有写就肯定扣分或者甚至没有分啊。再来就是号码的部分，你们自己喜欢哦。号码的部分哦，我建议你们放越小越好咯，方便你们嘛。再来就是滴滴 ABC 了，看还是一样，他先写他的maksud先。Kalau kemungkinan pengelola menunjukkan kos lepas marah yaitu bagi setiap unit tambahan pengelola satu barang, kuantiti satu barang lain yang dilepaskan adalah sama atau tetap。你们有发现吗？如果他要从0 unit 增加到1 unit barang X， 那么 barang Y 就要从10 unit 变成5 unit， 足足5 unit 的 barang Y dilepas掉。再来，如果他要从1 unit 增加到2 unit， 那么他足足5 unit 的 barang Y 要被扣掉，也就是从5变成0。看到吗？他们被 lepas 的 unit 哦，都是一样5 unit 而已。这个就是 cost lepas marah 的特别之处，你们要记住啊。也就是哦，他们的差别，它跟那个 meningkat 的差别啦，在这里。OK， 再来我们就看它的解释，解释一样，你每个点都要解释出来，跟着你的 graph 来解释吧，你怎样画你就怎样解释。OK，katanya ekonomi ingin mengeluarkan 1 unit barang X, maka ekonomi terpaksa melepaskan 5 unit barang Y seperti ditunjukkan oleh peralihan dari titik A ke titik B。这个刚才我们就讲到了嘛，对不对？再来，他继续解释，解释完你拥有的点啊。OK，jika ekonomi ingin menambah 1 unit lagi barang X ke 2 unit, maka barang Y dilepaskan juga sama banyak yaitu 5 unit。看到吗？你有的都解释进去，它也是一样的，看到吗？5 unit 而已。最后记住，做这种 kalau kemungkinan pengeluaran 解释这种 graph， 最后一句一定要补上它是什么形状。就好像如果刚才那个 meningkat 的是前崩，你就要写前崩咯。好像这一个它就去补一个 kos lepas marah menyebabkan KKP bergaris lurus， 看到吗？它是直线，所以它就写了直线。记住你们一定要写这个最后一句啊，每当解释这个 KKP 的时候一定要写，否则会扣分的啊。OK， 接下来我们来看这一题的contoh soalan啊。STPM 2012，bagi KKP yang mengalami kos lepas yang semakin meningkat, pertambahan 1 unit barang industri akan menyebabkan。首先 cost lepas meningkat 这个是重点字来的。cost lepas meningkat 是什么意思？意思就是如果它要出其中一个东西，那么它另外一个东西会被放弃，被 lepas 到很多 semakin banyak 这样。所以现在的问题讲到 pertambahan 1 unit barang industri 会导致什么？会导致另一个东西被 lepas 到越来越多，对不对？所以我们就照住这个 point 来找答案了。A，pengurangan pengeluaran yang sama bagi barang pertanian。这个错咯。pengurangan pengeluaran yang sama， hello， 理由来讲，如果 sama 的话，应该属于 cost lepas marah 嘛，对不对？这一个就自然而然错咯，在这题里面它的是 cost lepas meningkat 嘛，所以可以 skip 了啦。再来我们看 B，pengurangan pengeluaran yang semakin kecil bagi barang pertanian， 这个错咯，在 cost lepas meningkat 里面是 semakin banyak 嘛，这个呢是 semakin kecil， 所以这个自然而然错了。再来我们看 C，pengurangan pengeluaran yang semakin besar bagi barang pertanian， 这个就是对了咯，又 pengurangan 哦，又 semakin besar 哦，而且是 barang lain 来了 barang pertanian 嘛，所以自然而然就 C 了咯。可是我们还是看完选项先，以防止考试的时候做错答案啊。再来看 D，pertambahan pengeluaran yang semakin besar bagi barang pertanian， 这个就错咯，资源是有限的嘛，理由来讲，如果你要增加一个，另一个就要减少嘛。这一个哦，你看都讲问题讲到 pertambahan barang industri 啊，这里这个 D 又要再增加 barang pertanian， 那也可以同时增加的，所以这个自然而然就错了咯。所以这题的答案就是 C 了啦。OK， 接下来我们来看这题 STPM 2003。Gambar raja di bawah menunjukkan AB ialah KKP bagi sebuah ekonomi. Pernyataan yang manakah benar tentang gambar raja di atas？ 首先我们看这个图，我们知道的东西就是 cost lepas meningkat， 其余的都不知道了，对不对？所以我们就照着这个 point 来找答案啦。A，cost lepas ialah sifar apabila kita meningkatkan pengeluaran barang ketenteraan。sifar 的意思就等于0
cos lepas 等于0，可能吗？你觉得？再来还要增加一个，如果还要增加ketenteraan，那么 awam 肯定会减少嘛？这个就是kemungkinan 的它的逻辑啊 concept 就这样啊 ，cos lepas 的 concept 啦，对不对？所以这题 A 自然而然错了。再来我们看 B。cos lepas ialah marah apabila kita meningkatkan pengeluaran barang ketenteraan，还是一样，他讲到ketenteraan 的东西会增加，但是 cos lepas 一样的，错了咯。这个 cos lepas meningkat 了哦，它的 cos lepas 的东西是越来越多 semakin banyak 了嘛，这里讲 cos lepas marah，所以就是错了这个，所以我们可以直接 skip 了啦。再来我们接下来看 C。cos lepas bertambah besar apabila kita meningkatkan pengeluaran barang ketenteraan，这一个就对了，在 cos lepas meningkat 里面，它的 cos lepas 只有越来越多的 ，OK， 所以答案是 C。可是我们还是看完选项先，防止考试选错答案啊。来 ，D cos lepas bertambah kecil apabila kita meningkatkan pengeluaran barang ketenteraan，错了，在 cos lepas meningkat 里面，它的 cos lepas 只会越来越多吗？这个是 bertambah kecil，所以就错了，所以这题的答案自然而然的就是 C 了的。接下来我们来看这题 STPM 2004。Dalam gambar raja di bawah, AB menunjukkan KKP yang lulus. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar tentang gambar raja di atas? OK， 我们从这个图中我们可以知道的就是它是 cos lepas marah 来的，所以我们接下来找的答案就是围绕这个 point 来找咯。首先我们看 A。cos lepas bagi mengeluarkan barang X tidak berubah apabila pengeluaran barang X ditambah。OK， 这个问题讲的就是如果要增加一个 X， 那么cos lepas 会提到 berubah 也就是一样。那么这个答案就是 A 咯，因为 cos lepas 根本就是符合嘛，对不对？可是我们还是不要着急先，继续看选项才做到。来，我们看 B。cos lepas bagi mengeluarkan barang X semakin bertambah apabila pengeluaran barang X ditambah， 这个就错了，这个是符合 cos lepas meningkat 嘛，可是问题要求是要找 cos lepas marah， 所以我们这个可以 skip 了啦。接下来我们看 C。cos lepas bagi mengeluarkan barang Y semakin berkurang apabila pengeluaran barang Y ditambah。OK，cos lepas bagi mengeluarkan barang Y semakin berkurang， 我们有学过这个东西嘛？我们所懂的就是只有semakin besar 或者是sama atau tetap， 对不对？所以这个 C 字就错了。接下来我们看 D。cos lepas bagi mengeluarkan barang Y semakin bertambah apabila pengeluaran barang Y ditambah， 这个也是一样属于 cos lepas meningkat 的咯，所以这题的答案自然而然就是 A 了的。OK， 接下来我们要讲的就是这个 perubahan KKP 了。在 perubahan KKP 里面，通常呢，它会出现在 objective 里面啊，所以你们要懂它的逻辑这些咯。OK， 总共有3个 perubahan 要讲。首先第一个要看的就是这一个 perubahan anugerah sumber 了。如果 pertambahan anugerah sumber 会怎样呢？首先我们看这个图，如果 anugerah sumber 在 barang X 还有 barang Y 那边同时都增加了，那么它们的出产量就会增加咯。所以如果增加的话，就向右边移动了。在 graph 里面呢，增加是向右移，减少是向左移动的啦。OK， 来我们看它是怎样会导致bertambah呢？ Disebabkan oleh pertambahan penduduk atau kemasukan buruh asing, penemuan sumber alam baru dan pertambahan pelaburan。 OK， 然后呢，如果你要写移动的这样写呢，ini akan menyebabkan KKP akan beralih ke kanan secara selari dari AB ke A 逗号 B 逗号了。OK， 它们是同时的一起上升的，一起去右边的。OK， 你们一定要写那个 selari 啊。然后呢，那 KKP 你们要写完整啊，写成 keluk kemungkinan pengeluaran 啊。OK， 接下来我们看的就是如果 pengurangan anugerah sumber 会怎样？一样咯，刚才我们讲了吗？如果减少是向左移动，增加是向右边移动啊，在 graph 里面。来，它是什么导致它会pengurangan呢？ Disebabkan oleh kebubusan bahan galian pengurangan tenaga kerja asing dan kemerosotan pelaburan。 如果要写它怎样写呢？ Ini akan menyebabkan KKP akan beralih ke kiri secara selari dari AB ke
A 逗号 B 逗号咯 ，OK，接下来我们来看第二个就是kemajuan tingkat teknologi 啦。首先我们看，如果perkembangan teknologi 会导致什么发生？会menyebabkan daya pengelolaan meningkat 咯 ，kesannya pengelolaan barang dalam ekonomi meningkat 咯。你们想一下，比喻啦，一个生产面包的机器先进了 ，OK， 这样子它是出产效率会不会提高？如果提高了，出产的数量也会增加咯。这个就是逻辑来的。再来我们继续看perkembangan teknologi yang sama dalam pengelolaan barang X dan barang Y menyebabkan KKP beralih ke kanan secara selari dari AB ke A 逗号 B 逗号咯，合理嘛，对不对？如果barang X 跟barang Y 的机器都先进了的话，这样子它出产效率肯定高的嘛，这样子它出产数量也会增加嘛。如果增加的话，这样子去右边咯，对不对 ？OK， 再来看这个。Jika berlaku perkembangan teknologi dalam barang Y sahaja, maka pengelolaan barang Y bertambah sahaja， 合理咯。如果只有barang Y 的机器先进罢了，这样子当然肯定只有barang Y 会增加的，是不是先这个合理吗？然后如果这样子的情况发生，我们怎样写它的句子呢？来看 KKP akan beralih ke kanan dari AB ke A 逗号 B， 看到吗 ？A 逗号 B， 只有 A 会上升 ，B 还是保持不变啊 ？OK， 接下来我们来看这个了。Jika berlaku perkembangan teknologi dalam pengelolaan barang X sahaja, maka pengelolaan barang X bertambah sahaja， 合理咯。如果只有 barang X 的机器啦增加或者berkembang而已，那么肯定是barang X 的数量会增加而已嘛，对吗？这合理的嘛，对不对？再来，我们要怎样写呢 ？KKP akan beralih ke kanan dari AB ke A B 逗号了，看到吗？只有 B 罢了啊 ，A 保持不变啊。OK， 接下来我们要看的就是这个 komposisi barang modal dan barang pengguna 啦。它的区别就在于一个是 barang pengguna， 一个 barang modal 咯。如果问题问到 kadar pertambahan komposisi barang sama dengan barang pengguna， 也就是说两个同时增加的话，那么会怎样 ？akan menyebabkan pertambahan barang modal dan barang pengguna dalam kadar yang sama 咯，合理吗？这个如果两个同时增加也是肯定会增加的，对不对？所以我们要怎样写呢？它移动 KKP akan beralih ke kanan dari AB ke A 逗号 B 逗号咯。再来，如果两个同时减少呢 kadar pengurangan komposisi barang modal sama dengan barang pengguna， 这样子也是一样咯，两个同时减少，同时去左边咯。我们要怎样写呢？就是 KKP akan beralih ke kiri secara selari dari AB ke A 逗号 B 逗号咯。再来，如果只有一个增加罢了，这里讲到 sekiranya pertambahan komposisi barang pengguna sahaja yang bertambah， manakala barang modal adalah tetap， 这样子也是一样哦，只有pengguna的增加，当然也只有pengguna会移动哦，所以我们这样子写下来 ，KKP akan beralih ke kanan dari A B ke A 逗号 B 逗号咯。考试说你们可以善于利用这些啦，还移动的东西。用那个符号来代替这样 ，OK。再来，如果是barang modal增加不了，当然也是有barang modal移动咯 ，OK。也是照着写不了 ，KKP akan beralih ke kanan dari AB ke A B 逗号，记住只有 B 移动，所以A 保持不变咯 ，OK。接下来我们来看这题的问题啦 ，STPM 2015。Gambar raja di bawah menunjukkan KKP bagi sebuah ekonomi. Peralihan KKP 1个 KKP 2 disebabkan oleh， 从图中我们可以看到只有 barang Y 的东西增加，而 barang X 保持不变，所以我们要围绕这一个方向来找答案啊。OK， 来我们看 A， penurunan tingkat harga barang Y， 在这个 bab 里面我们学的是pengelolaan嘛，对不对？有关于到 harga 咩？好像没有关于到对吧？所以我们这一个可以 skip 了咯。再来我们看 B， peningkatan daya pengelolaan barang Y。这个好像对哦，因为提高barang Y 的出产效率了嘛，所以barang Y 肯定会增加咯。可是我们不要着急选择先，我们继续看接下来的选项 ，OK？ 看 C， peningkatan tingkat pendapatan barang Y， 这一个好像没有关于到哦，pendapatan 讲述的都是isi rumah而已，这个出场关于到什么事情呢？所以我们也可以 skip 了啦。再来我们看 D，peningkatan anugerah sumber dalam ekonomi，
这个我们看起来是对，可是你有发现吗？它是讲 peningkatan anugerah sumber dalam ekonomi， 它不是讲 barang Y 而已，而图中给我们的只有 barang Y 增加，所以这个 D 自然而然就错了，所以答案就是 B 了啦。OK， 接着我们来看这题 STPM 2017了。Gambar aja di bawah menunjukkan KKP bagi sebuah ekonomi. Peningkatan pengelolaan gandum sebanyak 100 juta tan metrik disebabkan oleh。这一题跟刚才那题很像，只是它把它换成有数字而已，然后东西换成 beras 还有 gandum， 所以还是一样做咯。我们来看 A 先，问题给我们的是只有 gandum 增加，然后 beras 是保持不变，所以我们围绕这个方向来找答案啦。来看 A， penurunan tingkat harga gandum。这个 bab 里面我们讲的是 pengelolaan 嘛，而且在刚才我们学的 perubahan 里面，我们有提到 harga 这个东西吗？没有对吧？所以这个 A 错了。再来我们看 B， peningkatan tingkat pendapatan isi rumah。这一个关于到 isi rumah 什么事情呢？除非它讲的是 sumber ekonomi 啦 peningkatan。如果 peningkatan sumber ekonomi dalam gandum 的话，才可以对啦。因为sumber ekonomi 有包括 buruh 那些嘛，对不对？所以这个 B 自然而然就错了。再来我们看 C， peningkatan teknologi pengelolaan bagi gandum， 这个可以讲是对的咯。因为你看啊，如果提高 technology 来出产一个 gandum，technology 提高了，出产效率一样提高，对不对？出产效率提高的话，出产数量就自然多了咯。所以这题答案可以讲是 C 了啦。可是我们不要着急先，继续看完选项先才作答 ，OK？ D. Peningkatan sumber pengelolaan dalam ekonomi。 这一个看上去好像是对，可是它讲的是 dalam ekonomi， 而图中呢只有 gandum 的增加而已哦， beras 保持不变哦，所以 D 自然而然就错咯。所以这题的答案是 C 了。OK， 今天的影片就到此结束了啦，希望影片对你们有帮助啦。如果你们有任何疑问或者在生活中遇到不会做的练习题啊，你们也可以尝试在评论区问我啦，我也会尽量的回答你们啦。最后你们千万别忘记点赞还有关注，还有打开小铃铛啊！你们的一份关注也是对我一份的支持，这样子我还有更加的动力去做更多影片来帮助你们啊！还有你们也可以帮我分享一下这些个影片啦。那我们下一个影片再见了啦，拜拜。